Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-badrud duja was-sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qa'id du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa faqad fazal muttaqun. Wahai sekalian hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya berjayalah dan selamatlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendengar amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Yang bermaksud, dan janganlah dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa, yang mana dosa tersebut membawa kepada bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab siksa. Ayat ini merupakan amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-Nya, serta Tuhan yang maha adil lagi maha bijaksana, menjadikan alam dengan peraturan-peraturan dan undang-undangnya menjadi sempadan untuk memelihara makhluknya dengan sebaik-baik. Apabila manusia melanggar sempadan dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan merosakkan diri mereka sendiri, sama ada yang berkait dengan iman, sama ada yang berkait dengan ibadah, atau yang berkait dengan amalan dan akhlak mereka. Sekiranya mereka mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-11 dalam surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bala bencana yang disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Kemusnahan ini berlaku dengan bencana yang menimpa dunia ini, ataupun penyakit ataupun wabak yang menimpa mereka mengenai jasad
merupakan azab Allah di atas dunia, supaya manusia itu sedar dan insaf. Apabila berlakunya wabak bencana, musibah atau malapetaka, kita hendaklah bermuhasabah dan menghisap diri kita sendiri terhadap kesalahan dan dosa yang kita lakukan, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita tidak berdosa, kita melihat orang lain melakukan kemungkaran, maka menjadi kewajiban kepada kita mencegah akan kemungkaran tersebut. Sekiranya kita mendiamkan diri, bencana akan menimpa semua, bukan sahaja kepada orang-orang yang zalim dan jahat, tetapi termasuklah juga orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap segala amalan mereka pada hari kiamat kelak. Sidang jemaat yang diberkati Allah, seluruh dunia hari ini masih lagi berdepan dengan musibah COVID-19, dan negara kita juga turut berhadapan dengan wabak ini. Kini kita berada dalam gelombang yang ketiga yang menyaksikan peningkatan kes sejak daripada tarikh 1 Oktober yang lalu, dengan angka yang agak membimbangkan. Di negeri Perak, peningkatan kes yang mendadak berlaku di daerah Larut Matang selama, dan begitu juga terdapat beberapa kes di daerah Hilir Perak ini. Justru itu, kerjasama semua pihak amat diperlukan agar mematuhi garis panduan penjagaan diri masing-masing daripada sebarang perkara yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan virus ini. Sebagai seorang Muslim, maka ketika berhadapan dengan musibah ini, hendaklah kita meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah musibah ini tidak mengajar kita? Adakah musibah ini kita terus melakukan maksiat kepada Allah? Maka hendaklah kita meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah, menjauhi dosa maksiat terhadap Allah, serta memperbanyakkan doa agar Allah mengangkat musibah yang melanda ini. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, ketika menghadapi musibah serta ujian atau dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, terdapat 4 tingkatan sikap manusia. Tingkat yang pertama ialah sikap marah. Sikap marah dengan takdir Allah yang berlaku. Boleh jadi dia marah dalam hatinya dengan bergumam atau merungut, diucapkan dengan lisannya. Orang yang marah dengan takdir Allah, maka dia dibimbangi akan terjerumus dalam perbuatan kufur dengan sebab dia mencela takdir, di mana marah kepada takdir yang pada hakikatnya marah kepada Allah. Tingkatan yang kedua ialah sikap sabar. Sabar akan musibah, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair Arab. As-sabru mislu ismihi murrun madhaqatuhu lakinna awaqibahu ahla minal asal. Yang bermaksud, sabar itu memang seperti namanya, yakni nama tumbuhan yang rasanya pahit, namun hasil dari kesabaran akan lebih manis daripada madu. Ketika seseorang merasakan beratnya ujian dan tidak suka dengan ujian yang menimpanya, namun dia lebih memilih untuk bersabar
sehingga ia merasa ada atau tidaknya ujian sama sahaja. Meskipun ia tidak menyukainya, namun keimanannya menghalangnya untuk merasa marah. Bersabar ketika menghadapi ujian hukumnya wajib, dan seseorang yang tidak bersabar ketika itu akan terjerumus di dalam dosa. Dan sabar adalah tingkat yang paling minima yang mesti dimiliki oleh seorang Muslim ketika menghadapi ujian. Qala Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, tidaklah sesuatu kelelahan, tidaklah sesuatu kesakitan, tidaklah sesuatu kesedihan, tidaklah suatu kegundahan, bahkan tusukan duri sekalipun, kecuali akan menjadi penghapus dosa baginya. Tingkat yang ketiga lebih tinggi dari tingkat yang sebelumnya, yaitu sikap redha atas setiap ujian yang datang. Dia menjadikan ujian dan nikmat yang menimpanya sama sahaja, yaitu sama-sama bahagian takdir dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tingkat yang keempat ialah syukur. Syukur di mana syukur adalah tingkat yang tertinggi dan paling utama di dalam menghadapi ujian. Dia mampu bersyukur atas musibah yang menimpanya, yang membolehkan dia menjadi hamba Allah yang penuh rasa syukur ketika dia melihat masih ramai orang lain yang lebih berat musibahnya dibandingkan dengan dirinya. Musibah dalam hal dunia jauh lebih ringan dibandingkan dengan musibah dalam hal agama, kerana azab di dunia lebih ringan dibandingkan dengan azab di akhirat nanti. Pada hakikatnya, musibah adalah penghapus dosa dan akan menjadi tambahan kebaikan di sisi Allah tak kala dia diuji menjadi hamba yang bersyukur. Qala Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lah khairun wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Yang bermaksud, hadis riwayat Muslim, yang bermaksud sesungguhnya sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, lalu dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila ditimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Oleh itu, marilah kita menghadapi bencana yang melanda dunia pada hari ini dengan penuh kesedaran dan keinsafan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insaflah, sedarlah, muhasabahlah diri akan apa yang berlaku ini. Mudah-mudahan dia yang menjadi sesuatu pengajaran kepada kita untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-110. Yang bermaksud,
maka apakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada, begitu sahaja, dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu? Dan kamu menyangka pula kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil kitab sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar terus menyeru kepada para jemaah agar berpegang teguh kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in hingga kepada kita hari ini. Jagalah hubungan baik kita dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah melakukan ibadah, terutamanya salat fardu secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah nabut, salatul jamaah tafdu salatal fard bisab'in wa 20 darajah. Maksud salat berjamaah melebihi salat secara bersendirian lebih sebanyak 27 darjat. Mimbar juga ingin berpesan agar para jemaah bersabar, banyak bersabar di dalam mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Hadirlah ke masjid dalam keadaan berwudu, membawa sejadah sendiri dan memakai pelitup muka. Marilah kita sama-sama berwaspada agar masjid-masjid kita tidak menjadi kluster baru yang akan menggagalkan usaha bagi memutuskan jangkitan wabak COVID-19 ini. Pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, mari sama-sama kita membanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat di hari kiamat kelak dengan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa thabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irfa'il bala wal waba khususan virus al-corona wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iril buldan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma aslih sultanana Sultan Nazrin Mu'azzin Syah ibni almarhum Sultan Hasdan Muhibbuddin Syah al-Maghfur lah wa tuanku Zara Salim kama nas'aluka
أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى بالسلام أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مستغفرين حمدا ساكرين حمدا يوافي نعمك كافٍ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غفر الله